alam sekitar ni, alam ni is kita part, sebahagian daripadanya. Kita hari-hari kita bangun, kita bernafas, kita nakkan tenaga, kita nak bergerak, semua melibatkan alam. Lepas tu bila kita bangun pagi, kita akan teringat udara yang bersih. Ramai kita lupa sekarang zaman jerebu kan. Jadi bila kita teringat tentang udara bersih, semuanya kita kena fikir. Ini yang kita tengah duduk kempen sekarang ni, supaya semua orang berfikiran secara saintifik. Ada soalan, ada jawapan. Udara bersih datang daripada mana? Kita belajar di sekolah secara asas, macam fotosintesis, menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Jadi dari situ kita kena ada tumbuhan hijau. So dari situlah kita rasa semua orang, sepatutnya bukan saya, mestilah berfikir tentang kelestarian alam sekitar ni. Mesti berfikir tentang kebersihan udara, kebersihan air. Dua perkara penting yang kita perlu. Dan semua tu memerlukan jaminan daripada ekosistem kita. Dari sistem tumbuh-tumbuhan kita, sistem ekologi misalnya dalam satu ekosistem tu mesti mantap, mesti stabil dan mesti lestari. Kita lalai, saya kata ni kita tak sedar. Sebab benda tu free, air free, udara free, percuma. Udara kita bangun pagi, kita dah bernafas. Percuma, kita tak sedar. Tapi kita tak jaga udara itu supaya sentiasa bersih. Hidup kita macam bila kita tak sedar, kita tak teringat, kita tak beri perhatian, kita tak kisah. Sebab tu kita tengok sekarang ni, misalnya kita tengok ada orang bercakap tentang plastik, pencemaran plastik. Kita buang plastik merasa-rasa. Kita dah cerita daripada kepala sampai ke kaki, plastik. Pakaian kita, jam kita, daripada rumah kita gosok gigi pagi-pagi, plastik. Kemana kita buang plastik itu? Dan akhirnya dia pergi ke alam sekitar, ke laut. Kita pergi ke tapak pelupusan, kita bakar. Jadi semua ni akhirnya memberi kesan kepada pencemaran udara, satu bahagian pencemaran udara. Dan bila jadi pencemaran udara tu, kita lupa kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas. Jadi pencemaran berlaku kerana kelalaian kita. Kita lalai, sebab kita tak berfikir. Kita tak fikir sebab kita tak faham macam mana kita dapat udara bersih pagi-pagi. Macam sekarang bunyi burung, macam mana memberi ketenangan kepada tubuh kita. Bangun saja pagi, matahari keluar saja, burung akan berbunyi, mencari kawan, mencari makanan. Lepas tu dah tengah hari sikit, mereka berlehat, mereka menyambung generasi. Dan petang dia sambung lagi makan dan dia tidur. Semua tu sekitaran yang kita kena faham. Saya kata kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, kita sama-sama. Undang-undang, peraturan, pentadbiran tu hanya mekanisme untuk menjayakan sesuatu secara teratur dan bersistem. Kalau kita tak kisah, macam saya katakan tadi, buang plastik merata-rata. Kalau kita buang plastik merata-rata, ada orang kena kutip plastik tu, kita kena bayar kos dan menimbulkan banyak masalah lagi. Jadi kita bermula daripada kita. Yang kritikal sekarang, seluruh dunia bercakap, saya sebut 3 perkara. Nombor 1, dunia bercakap tentang perubahan iklim. Nombor 2, dunia bercakap tentang kehilangan kepelbagaian biologi. Nombor 3, dunia bercakap tentang pelibatan penduduk tempatan. Tempatan. Macam kita dekat sini, kita penduduk tempatan di sini, apa fungsi kita untuk menjawab isu perubahan iklim, isu kehilangan biodiversiti? Kalau kita panjangkan lagi cerita tentang perubahan iklim, kita panjangkan lagi cerita pasal kepelbagaian biologi tadi, maka kita faham apa yang kita perlu buat dan bagaimana amannya kita, bersihnya kita, sihatnya kita dalam kehidupan di dunia ni. Pendidikan ni sebenarnya, kalau kita lihat budaya bangsa, agama, semua budaya bermula daripada anak. Kalau kita orang anak belum lahir, kita ada banyak pantang larang, banyak sistem. Mulanya kita mengesan, kita mengandung seorang wanita
dia mengandung ataupun dia dah mula berkahwin, dia bersedia untuk mempunyai anak, dia sudah membuat persiapan. Jadi kesihatan dia, kekuatan dia, kepersekitaran dia. Maknanya ilmu kita tu bermula daripada dalam kandungan. Lepas tu ke sekolah, tadika, masuk sekolah rendah. Sebab tu dalam sistem pendidikan kita, kita ada sukatan pelajaran, pendedahan, sentuh deria-deria kita menggunakan mata, hidung, sentuhan, supaya kita faham, kita menghayati, kita main-main dengan alam sekitar. Dari situ kita dah mula sebenarnya. Jadi permulaan pendidikan tu, saya kalau kata di sekolah, saya reverse daripada dalam kandungan. Cuma dari segi psikologi pendidikan, kita tengok tahap mana kita nak mulakan secara efektif yang teratur. Mungkin tadika, mungkin sekolah rendah, mungkin umur 10 tahun. Mungkin kalau saya selalu bercakap tentang pemikiran, promosi dan minat tentang sains, teknologi ini pada tahun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Masa tu mereka mestilah mempunyai tumpuan penuh supaya dapat menghayati apa itu sains dan teknologi dan membangunkan cita-cita dia, dan akhirnya dia belajar mengikut sukatan yang sediakan tingkatan 4, tingkatan 5 dan seterusnya universiti. Jadi pendidikan tu sebenarnya berterusan. Kita tahu MNS ni 80 tahun lebih, satu persatuan yang besar. Saya menunggu masa sebenarnya untuk terlibat secara langsung dengan MNS. Sebab tu selepas saya bersara, baru saya jadi presiden. Sebelum pada tu 10 tahun lebih saya terlibat dengan MNS. Dan saya nampak kekuatan MNS dan kekurangan yang berlaku ialah pendidikan. Jadi saya cuba kembangkan pendidikan. Kita ada kelab pencinta alam. Kita ada lebih 500 sekolah. Lebih 500 sekolah yang ada kelab pencinta alam dan kita gerakkan mereka. Saya selalu katakan, kalau saya nak menghantar satu mesej kepada rakyat, saya hantar kepada sekolah. Saya kata, cikgu boleh tolong ceritakan hari tapir sedunia. Di sekolah ada 1000 orang murid. Kalau kita ada 500 orang, saya dapat 500,000 orang yang mendapat mesej saya. Bila dia balik cerita dengan mak dan bapak dia, saya dapat 1.5 juta. So mesej saya sampai kepada 1.5 juta, tak sampai 24 jam. Ini yang kekuatan MNS yang ada sejak mula, bermula daripada aktivis, bermula daripada educationist, bermula daripada hobis, orang yang berminat dengan burung dan sebagainya. So kita bangunkan melalui aktiviti kekeluargaan. Bapa dengan anak tiap-tiap minggu pergi tengok burung. So ini satu kaedah. Now saya nak resmikan dia melalui program pendidikan yang berstruktur, di mana Kementerian Pendidikan sampai sekarang memberi kerjasama yang sangat baik, dan untuk mendapat sokongan guru-guru, kita kembarkan ataupun selarikan dengan kurikulum. Sebab tu dalam kurikulum tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ada tentang biodiversity, ada tentang alam sekitar. Tingkatan sekolah rendah tahun 4, tahun 5, tahun 6 pun ada. Jadi kita boleh bawa pelajar keluar, ataupun kita buat pertandingan di sekolah mereka, ataupun sekarang ni online kita boleh pasang video, semua pekat nak bercakap, membentangkan. Jadi kita mewujudkan satu generasi anak yang matang tentang alam sekitar. Benda ni mesti agresif, dan alhamdulillah kita mendapat sokongan daripada pihak swasta. Mereka menyumbang, dan bukan saja yang kecil, korporat besar pun menyumbang. Yang korporat besar kita buat secara besar lah, yang kecil kita buat secara kecil. Aktiviti tanam pokok, dan tiap-tiap bulan ada hari-hari sempena kita semula, sempena gajah, hari gajah sedunia, hari harimau sedunia, hari tapir sedunia. Tiap-tiap bulan kita ada aktiviti. Daripada situ MNS menyumbang kepakaran secara terus. Satu yang saya nampak sekolah yang sokong ialah projek garden bird, burung taman. Kita dengar bunyi burung kan. Kita boleh dapat paling kurang 20 spesies, 20 jenis burung daripada pagi sampai ke tengah hari di kawasan sekolah saja. Dan kita beritahu cikgu macam mana nak buat. Ambil satu kawasan, tanam pokok. Pokok yang terbaik untuk tarik burung ialah pokok ceri. Jadi alhamdulillah melalui program Kelab Pencinta Alam ini, kita dapat menyampaikan objektif hasrat MNS kepada masyarakat bawah daripada anak-anak akademi. Dan kalau ini disokong oleh sekolah, diamalkan di sekolah, kita akan dapat anak dan ibu bapa. Mungkin kita boleh bangunkan satu komuniti. Ada beberapa majlis kerajaan tempatan menyokong aktiviti ini dan mereka adakan sendiri. Dan kita berterima kasih dan menggalakkan tiap-tiap agensi yang menerima idea kita, melaksanakan idea kita, berjalan sendiri. Sebab itu semasa saya Presiden Persatuan Pencinta Alam, semua projek yang memerlukan EIA, kajian impact, kajian kesan alam sekitar ni, environmental
impact assessment ni, saya minta Satuan Penciptaan Alam MNS ni melihat, menilai, dan banyak perkara kita berjaya mendapat perhatian kerajaan. Tapi itu saya rasa masih kecil. Yang besar sekali ialah komitmen penduduk tempatan. Katakanlah kita gerakkan isu, katakanlah Bukit Cerakah. Saya boleh bagi banyak contoh Bukit Cerakah. Bagaimana penduduk Bukit Cerakah bangun, menyokong kita. Lepas tu kita menyokong dari belakang, mereka di hadapan. Itu satu kejayaan. Dan saya lebih suka masing-masing menjenamakan mereka yang memperjuangkan, bukan MNS. Sebab kita nak ramai orang dan kerajaan memberi perhatian. Dari segi rakyat ni, saya selalu beritahu, sepatutnya saya mengundi wakil rakyat, sepatutnya kita mesti rapat dengan wakil rakyat kita yang kita undi. Kita kena beritahu mereka, ini yang kita nak, ini yang kita mahu, ini yang you setuju dulu. Jadi kita kena bersama dia. Bukan nak suruh mai tengok orang mati, bagi duit RM5. Itu bukan tugas wakil rakyat. Saya punya wakil rakyat membawa suara saya ke Parlimen, membawa suara saya ke Dewan Luar Negeri untuk membawa pandangan saya. Dan Alhamdulillah, saya nampak pandangan-pandangan saya sampai ke Parlimen. Kemudian, mesti dilaksanakan. Bergantung kepada peringkat yang saya sebut tadi. Katakanlah kelapangan tu maksudnya di mana? Di dalam bilik darjah, dia ada di luar bilik darjah. So di lapangan kita mungkin di peringkat luar bilik darjah. Sebab tu di kawasan sekolah tu kita kena wujudkan suasana luar bilik darjah. Kalau kata dalam kurikulum sekolah, kita ada taman herba, taman botani. Cuba pergi tengok di sekolah. Ada tak? Bagaimana diuruskan? Bagaimana dia tafsirkan taman herba tu selari dengan kurikulum yang dia belajar teori. So kalau kita hanya memikirkan belajar dalam kelas, menghafal untuk peperiksaan, itu yang timbul persoalan di mana kita hanya belajar teori, bukan di sekolah, di universiti pun. Dan orang selalu, saya rasa tercabar sebagai seorang pensyarah di universiti, mereka kata pensyarah ini hanya mengajar teori. Salah. Saya kalau saya pernah tanya pegawai tinggi kerajaan, saya tanya, you pernah belajar kat universiti ke? Pernah. Saya tanya bidang apa? Maknanya bila you belajar sejarah, you tidak visualize apa yang you ajar. You tak pergi tengok secara maya ataupun secara fizikal tempat yang you belajar. Sebab itu kalau kita tengok, kita bercakap tentang kesultanan. Kita tahu sejarah kesultanan kita. Kita ramai semua sultan-sultan dulu datang melalui sungai. Tapi muara sungai kita tak jaga. Jadi secara automatik sejarah kesultanan di muara-muara sungai itu hilang. Kerana inilah. Kerana kita belajar sejarah, teori, amali kita itu tak mestinya ke lapangan, tetapi kita kena menyebut contoh. Saya seronok soalan tu. Sebab saya melihat, saya contohlah kita belajar fisiologi. Cikgu mengajar pernafasan. Minggu depan cikgu mengajar sistem peredaran. Minggu sekali lagi dia cakap mengajar pemakanan pula. Mereka tidak mengajar itu serentak. Sebenarnya sains itu berada di mana-mana. Saya dah berpuluh tahun terlibat dalam ceramah motivasi sains. Pergi ke sekolah. Bila tengok di keliling kita pagi-pagi, kita bermula dengan sains. Contoh kita gosok gigi. Kita tak tanya kenapa gosok gigi. The most paling dia kata mak suruh gosok gigi. Nanti cikgu pergi sekolah dia kata gigi busuk. Tapi kita tak tanya kenapa kita gosok gigi. Daripada situ kita ada banyak soalan-soalan mengenai sains. Ulu Muda saya tak panggil sebagai eco park sebab saya sensitif. Bila sebut park, orang fikir lain. Saya fikir Ulu Muda itu adalah satu tempat untuk kita simpan air. Sebab apa? Kita dah baca banyak dalam media. Ulu Muda membekal air kepada Kedah untuk tanaman padi. Sekarang mereka nak buat 5 kali 2 tahun. Walaupun pernah buat dulu, tapi dia orang nak buat secara agresif kerana keterjaminan makanan. Beras tak ada sekarang. Kemudian air Ulu Muda juga digunakan oleh Pulau Pinang 80% lebih. Dan Pulau Pinang menghasilkan semikonduktor yang utama di dunia. Right? Dan kita juga dapat ramai pelancong di Pulau Pinang dan Langkawi. Jadi sumber air di Ulu Muda itu mesti dikekalkan sepanjang masa. Untuk mengekalkan sumber air itu yang stabil, kita kena
hutan tu kena jaga. Hutan tu kena jaga, maknanya jangan kacau dia, jangan tebang dia, jangan kita kena simpan lah. Kompleks, saya panggil kompleks hutan simpan Ulu Muda tu mesti disimpan. Kita kena buat sempadan, kena tanda sempadan supaya semua orang tahu. Dan hutan kelas 1 ini kena dijaga, dipantau dan mempunyai undang-undang untuk menyimpan dia. Orang kata kenapa you simpan? Baik kita balap. Mereka hanya lihat primitif, hanya pokok balap. Tapi mereka lupa padi yang kita hasilkan tu daripada 40% bekal negara. Kalau saya ceritakan hari-hari orang Malaysia 10 juta makan beras Kedah, dia bayar seorang RM1, kita dapat 10 juta ringgit satu hari. Nampak kecil kan? Tapi Pulau Pinang membayar cukai kepada kerajaan pusat bilion. Boleh tak kita ambil 2,5% untuk Kedah supaya dia tidak membalak, supaya dia menjaga. Kita mesti teruskan, sebab seperti yang saya mulakan tadi, cerita tentang alam semula jadi ini, itulah sebahagian daripada hidup kita, dan kita mesti menjaga. Kita tak nak macam kes Jerbu baru ni, semua dah bising macam-macam pendapat, tapi dah lebih 30 tahun tak selesai pun. 30 tahun dulu pendapat yang sama juga. Kerana apa? Kerana kita tidak berterusan. Kita lupa sejak lagi bila hujan datang, matahari clear, kita lupa. Tahun depan kita ulang balik. Kita bersyukur masa Covid dulu kita tak seserius ini, dan dulu 1990-an lagi teruk. Jadi pendirian saya akan terus, dan saya berada di platform yang saya seronok kerana satu, kita ada NGO, yang kedua, kita sebagai pendidik, sudah ramai ribu pelajar-pelajar saya di universiti yang sudah bergraduat, mereka berada di mana-mana. Kalau katakanlah 1000 lebih, katakanlah 100 orang bersama saya rasa cukup kuat, dan perjuangan ini mesti diteruskan, dan saya nak ramai lagi orang bersama saya, bukan saja orang kampung, sekolah, yang kita nak lagi orang-orang yang dalam perniagaan, sebab mereka ni yang dominan dalam memastikan hala tuju pembangunan masa depan.